Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para jemaah di alam nyata, di alam maya, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi Jumaat yang ceria ini, 12 hari bulan 1 24, bersamaan dengan 30 Jumadal Akhirah 45. Kita syukur kepada Allah SWT kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Islam adalah cara hidup. Islam adalah cara hidup. Kita nak kemukakan kitab ini kepada masyarakat bahawa Islam yang kita anuti ini agama yang lengkap, yang sempurna, yang diturun oleh Allah Azza wa Jalla. Syariatnya anjal, syariatnya mudah, tidak susah. Dan kita sekarang berada dalam bab 3, memahami ikhtilaf. Kenapa ulama berbeza pendapat? Jadi kita dah bincang dalam siri-siri yang lepas, punca sebab ulama berikhtilaf ada beberapa sebab. Yang pertama, dalil tidak sampai kepada dia. Satu. Sebab yang kedua, dalil sampai tapi dia tidak yakin dengan riwayat yang ada tu. Sama ada perawi dia tu diragui. Yang ketiga, sebab yang ketiga, dalil sudah tahu tapi terlupa. Ini kita penyakit kita ni, penyakit lupa. Yang keempat, tulis. Yang keempat, berbeza pemahaman kepada nas. Contoh yang ketara yang anda sebut dalam siri lepas, iaitulah nas satu ayat je, aula mastumun nisa, kamu sentuh perempuan. Mazhab Syafi'i sentuh je batal. Tapi tiga mazhab lain kata tak, sentuh di sini bukan semata-mata sentuh, la masa bermakna jama'ah. Maka itu berbeza dia punya cara pemahaman. Dan contoh yang ketara juga, iaitulah contoh arahan Nabi SAW, jangan solat asar kecuali di Bani Quraizah. Sambungan kita pada kali ini, para jemaah tengok muka surat 97. Jemaah yang ada kitab, buka muka surat 97. Yang kelima, tulis, letak nombor di kitab tu, awak tahu susunan. Yang kelima, hukum sudah mansuh, sudah dibatalkan, tetapi ulama ni tak tahu, tidak ada maklumat bahawa hukum telah dibatalkan. Jadi dia buat hak lama, dia buat hak masih lagi berpegang dengan lama yang sudah expired. Dia panggil hukum. Tengok kitab. Dalil telah sampai kepada ulama tersebut. Dia tahu. Dia kata ulama ni tak tahu. Jangan pula kata ulama tolak hadis sewenang-wenangnya. Kita kata jangan bermudah-mudah, jangan boros kita punya mulut celupar menuduh itu jangan. Tetapi hukum tersebut telah dimansuhkan. Tulis ni pelajar. Dimansuh makna dibatalkan hukum itu. Telah ditukar dengan hukum lain. Dan beliau tidak mengetahui perihal pembatalannya. Dia tak tahu hukum itu sudah batal. Mana dalil? Tengok ni. Hadis atau dalil tersebut pada asalnya adalah sahih dan jelas, tetapi ia telah dimansuhkan, makna dibatalkan dengan hukum lain. Jika seorang alim itu tidak mengetahuinya, maka beliau dimaafkan kerana asal sesuatu itu adalah tetap, tidak dimansuhkan sehinggalah beliau mengetahui perkara tersebut. Antara contoh, dengar contoh ni.
Antara contohnya lah pandangan seorang sahabat yang mulia, iaitulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tentang cara perletakan tangan ketika rukuk. Awal waktu rukuk dulu orang letak mana tangan? Pada peringkat awal Islam dulu, orang yang bersolat diarahkan untuk merapatkan kedua-dua tapak tangannya dan diletak di celah paha atau lutut. Mana kita masa kita rokok, tangan kita gini letak celah paha atau letak kat lutut tu, bukan letak atas lutut asalnya. Pada peringkat awal, hukum ini selanjutnya telah dimansuhkan dan diarahkan untuk meletakkan tangan di atas lutut sebagaimana yang kita amal sekarang. Lah ni kita tangan atas lutut. Telah sabit dalam hadis riwayat Bukhari dan lainnya, tentang pembatalannya sudah jelas. Sudah jelas. Tetapi seorang yang bernama Mus'ab bin Sa'ad meriwayatkan, Mus'ab bin Sa'ad mengatakan bahawa sallaitu ila jambi abi fatabbaqtu baina kaffayya summa wada'tuha baina fakhidayya fanahani abi. Tengok terjemahan. Aku bersolat di sebelah bapa aku, jadi maya ayah belah ayah dia. Ketika rukuk, aku merapatkan kedua-dua belah tanganku dan meletakkannya di antara dua pahaku. Mana dia pegang dengan hukum asal lagu tu. Bapa aku melarangnya dan berkata, memang sebelum ini kami berbuat begitu. Memang di peringkat awalnya macam tu. Kemudian kami telah dilarang daripada melakukannya, lalu disuruh untuk meletakkan tangan kami di atas lutut. Hadis ini riwayat Bukhari, mana hadis yang sahih. Hadis ini tak salah. Al-Imam Abdullah bin Mas'ud, Abdullah Mas'ud ni sahabat besar, dan dia sangat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia tidak mengetahui larangan atau pemansuhan pembatalan ini, lalu merapatkan tangannya sedemikian. Pada satu hari beliau bersolat di sebelah Alqamah bin Al-Aswad. Alqamah wal Aswad, dan bukan bin, Alqamah dan Aswad, dua orang tabi'in. Mereka berdua meletakkan tangan di atas lutut. Jadi dua orang tabi'in letak atas lutut. Lantas beliau melarang mereka daripada berbuat demikian dan menyuruh untuk merapatkan tangannya seperti beliau buat. Letak sini, letak rapat tangan, letak jelah pohon ni. Kenapa letak atas lutut? Jadi dia larang. Maka dua orang tabi'in tadi murajaah balik. Tuan Syekh, kita dapat hadis macam ni. Riwayat lain Nabi SAW suruh arahkan sahabat letak tangan di atas lutut, tak letak lagi jelah pohon. Itu menunjukkan bahawa ada khilafnya di situ. Dia tak tahu. Dia tak tahu tentang pembatalan. Dia tahu asal. Tindakannya demikianlah kerana beliau tidak mengetahui hukum itu telah dimansuhkan, dan manusia itu tidak dibebankan kecuali dengan apa yang mampu ditangguhnya, sebagaimana ayat yang kita baca semalam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak dibebankan oleh Allah satu benda yang berat kecuali setakat mana yang kita mampu. Jadi oleh kerana tak tahu, tak ada masalah. Sama juga di peringkat awal pertukaran kiblat. Awal pertukaran kiblat, sahabat-sahabat yang tak tahu, dia semaya ke arah Baitul Maqdis. Orang tukar kiblat ke arah Kaabah. Maka orang yang tahu maklumkan, kami solat dengan Rasulullah sallallahu ke arah Kaabah dah. Baitul Maqdis no. Jadi sahabat ni tukar ke arah Kaabah. Maknanya dia tidak berdosa lagi tadi. Dia solat ke arah Baitul Maqdis sebab dia orang tak tahu pembatalan hukum, mana asal hukumnya ke arah Baitul Maqdis. Sekarang telah dibatalkan, dipindah ke arah Kaabah, maka orang itu tidak berdosa.
Tapi lepas tahu kalau arah Baitul Maqdis lagi, no. Itu sudah salah itu. Macam boleh benda dah batal, kenapa mau ikut? Tidak boleh lagi. Baiklah. Ini perkara yang kelima, iaitu hukum sudah ada tapi dibatalkan, namun mujtahid ulama ini dia tak tahu pembatalan. Pasal itulah kita nak katakan bahawa luasnya ilmu yang Allah Ta'ala berikan, ada orang tahu, ada tak tahu, tapi semua yang tahu dan tak tahu, dia tak tahu sini, dia tahu lain. Maka saling lengkap melengkapi, bukan saling komen mengomen seperti yang berlaku zaman kita hari ini. Ana pun tak pasti zaman kita ini sebab apa jadi macam tu. Sebab apa jadi macam tu? Bila orang ni salah, contohnya salah baca hadis, kita tegur, dia melenting, dia marah, dia tak terima. Adakah kita nak kata orang ni tak terima hadis, ataupun uslub cara teguran itu yang salah? Jadi kita perlu muhasabah kepada cara kita. Boleh jadi sebab cara orang bertegur salah, ataupun dengan sebab persepsi orang yang menegur ni, ini pandangan dia, ini cara dia yang menyebabkan orang tak terima. Jadi itulah yang kita kena belajar, para pelajar, uslub dakwah. Dan juga kadang-kadang bukan uslub pun, memang nafsu yang menguasai. Kita dah belajar itu. Baik, sekarang kita berpindah kepada sebab yang keenam. Ni ringkas ini yang anda sebut ni, kalau nak baca panjang sungguh panjang. Sebab yang keenam, pertembungan dua dalil. Dalil ni kata boleh, dalil ni kata tak boleh. Mari kita tengok apa cerita di sini. Terdapat pertembungan atau pertentangan antara dua dalil yang kuat atau ijma', dan dalil satu lagi lemah tapi orang pegang dengan dia. Mana dalil? Mari tengok kita 98 muka surat. Dalil yang mensabitkan sesuatu hukum tetapi berlawanan dengan hukum lain yang kuat juga dalilnya. Dua-dua ni ada dalil belaka. Sehubungan dengan itu berlakulah khilaf, berlakulah perbezaan pendapat. Contohnya dalam permasalahan batal wudu akibat menyentuh faraj, sentuh kemaluan. Berhubung dengan isu ini terdapat dua hadis yang berlawanan. Pertama ialah hadis daripada Busrah bin Safwan. Tulis hadis daripada Busrah bin Safwan. Busrah bin Safwan, apa dia kata? Tengok hadis. Yang mengatakan Busrah bin Safwan, yang mengatakan Busrah binti Safwan, yang mengatakan dia dengar Rasulullah bersabda, man massa zakarahu falyatawadda. Man massa zakarahu falyatawadda. Siapa dia sentuh dia punya kemaluan dia, laki-laki atau perempuan, maka dia kena berwudu. Dia kena berwudu. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Hadis ini merupakan dalil bahawa batalnya wudu apabila tersentuh kemaluan dengan tangan. Tulis pelajar, dengan tangan. Ni ada pelajar ni, dia mari tanya. Dia kata masa dia duduk bersela dalam kain tu, sentuh dia punya kemaluan tu lagu mana? Awal tulis molek itu dengan tangan, setengah kaki tak apa. Dia tanya budak ni bagus. Kain mu tak pakai luar dalam ke? Duk bersela dalam tu sejuk-sejuk ni.
Sentuh dia. Dia tanya, batal wuduk? Kata tulis itu. Tulis itu sentuh dengan tangan. Sentuh dengan kaki tak jadi. Baiklah. Mana hadis yang pertama, man massa zakarahu falyatawadda. Siapa sentuh kemaluan dia batal. Hadis yang kedua daripada Qais bin Talq dengan ta lam qaf, Talq. Daripada bapaknya yang mengatakan seorang laki-laki telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatawaddau ahaduna idza massa zakarahu? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah seorang itu mesti berwudu apabila menyentuh zakarnya? Kena wudu kan? Qala sallallahu alaihi wasallam, innama huwa bad'atun minka au jasadik. Nabi kata ia adalah sebahagian daripada mung. Kemaluan itu hakmu juga, atau sebahagian daripada anggota tubuhmu. Hadis ini riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan. Hal ini bermaksud ia sama saja seperti seorang itu menyentuh hidung, kaki atau mana-mana anggota badan yang lain yang mana ia tidak membatalkan wudu. Maknanya kalau tengok hadis ini bercanggah. Hak ni kata batal, ni kata tak batal. Macam mana? Kedua-dua dalil ini jelas bertentangan antara satu sama lain. Mereka yang berpegang dengan hadis yang pertama mengatakan hadis yang kedua yakni tidak batal telah dimansuhkan. Mari dia kata hadis hak tak batal tu mansuh dah sebab hak ni kuat. Ada juga golongan yang menggabungkan kedua-duanya sekali lalu mengatakan sunat berwuduk jika menyentuh kemaluan. Dia kata sunat ya, tidak wajib. Tulis itu. Dalam kitab ni dia ringkaskan. Teks asal dia ada rasa. Tulis tepi, tulis pelajar. Takut mu salah faham. Mengikut mazhab Syafi'i, batallah wudu, bukan lagi sunat, kena ambil wudu lain. Kalau sentuh dengan tangan, dengan tapak tangan, sentuh dengan tapak tangan, maka batallah dia punya wudu dan dia kena pergi ambil wudu semula. Bawalah kelirunya. Buku ni bukan buku fiqh, buku cerita tentang sebab khilaf. Tapi oleh kerana masyarakat kita ni ramai pembaca yang awam, kita putus lalu di sini. Menurut fiqh kita mengatakan bahawa batal wuduk sentuh kemaluan laki-laki atau perempuan dengan tapak tangan dia. Nah. Baik, kita pindah ke contoh yang ketujuh. Banyak lagi jangan tak boleh hurah panjang. Tulis contoh yang ketujuh. Perbezaan dari segi kefahaman dan kemampuan menguasai ilmu. Ulama ni tak sama, ada yang tajam dia punya pemikiran, ada yang kurang sikit, ada yang hebat dalam bidang ni, ada lemah di sini. Ya manusia tak ada yang sempurna. Al-kamalulillah, yang sempurna itu hanya milik Allah. Antara faktor besar yang menyebabkan khilaf dalam kalangan fuqaha, tulis anak, fuqaha itu maknanya ulama fiqh, ialah perbezaan mereka dalam pencapaian ilmu, khususnya tentang Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada orang laju, ada orang yang lain. Apabila seorang faqih, sekali fuqaha, sekali faqih ni, mana Abu Anas ni? Betul. Fuqaha tu jamak. Jamak maknanya ulama fiqh. Saja kita letak nak suruh orang belajar ya. Yang kedua faqih itu seorang ulama faqih, ulama fiqh. Apabila seorang faqih punya lebih pengetahuan tentang Al-Quran dan Sunnah, maka hukumnya adalah lebih hampir dan lebih tepat kepada kebenaran. Sebab dia gabung dua-dua, dia kaji. Sebilangan fuqaha mempunyai kemampuan yang tinggi dari segi hafazan dan kefahaman. Ada di antara mereka yang hafazannya lebih baik berbanding dengan kefahamannya. Hafalnya kuat tapi faham kurang. Bukan kata tak faham, tapi nak banding orang lain. Sementara yang lain pula kepahamannya lebih baik berbanding dengan hafazan. Kalau hafal dia tak ingat, dia baca, dia panggil wijadah, ambil daripada kitab, tapi dia punya tajam, dia punya istinbat. Masing-masing orang Allah Ta'ala beri kelebihan. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Tak sama. Ayat-ayat dalam Quran terbatas bilangannya. Ayat-ayat hukum terhad dalam Quran ada berapa ayat. Manakala hadis-hadis Rasulullah SAW pula banyak. Tentulah sukar dikuasai dan dihafaznya. Hal ini demikian kerana ketika Rasulullah SAW memperkatakan
atau melakukan sesuatu perbuatan bukan semua sahabat dengar, atau melihat apa yang dilakukan, atau dilakukan oleh baginda, dikatakan oleh Nabi. Jadi ada waktu Nabi SAW mengajar, orang ini tak hadir, dia pergi kerja atau dia pergi berperang, jadi macam-macam. Ataupun dia masuk Islam lewat peringkat awal Islam, batal wuduk dengan sentuh kemaluan contohnya tadi, ataupun hukum lain. Jadi dia mai kemudian hak tak batal dah, hak sudah batal contohnya, dia tak tahu awal. Jadi berbeza dia punya hafazan, ingatan, dan juga berbeza dari sudut pahaman. Maka oleh sebab itu apabila baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, sunnahnya disimpan oleh segolongan sahabat, namun bukan semua sahabat menghimpun sunnah itu dalam dada atau kitab masing-masing peringkat awal. Peringkat awal orang tak simpan lagi. Amatlah sulit untuk menguasai semua sunnah itu, bahkan mustahil kerana himpunan hadis yang begitu banyak. Lebih-lebih lagi arah pandangan ulama berbeza dalam menetapkan taraf kesahihan sebahagian hadis, dengan segelintir ulama berpendapat beberapa hadis itu sahih, sedangkan yang lain berpendapat hadis itu dhaif. Khilaf itu. Topik ini adalah satu bab yang luas perbincangannya sehingga menimbulkan kekhilafan di kalangan ulama. Jadi kita nak kata macam mana? Beza pandangan, berbeza dia punya cara fahaman, ini juga satu benda yang besar. Contohnya khilaf Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam masalah riba. Riba ni ada dua, satu dia panggil riba al-fadli, satu lagi riba al-nasi'ah. Apa dia riba al-fadli? Tulis, dia tak tulis ni. Editor kita ni tak ambil contoh yang kita bawa. Tak apalah kita syarah di sini. Itu pentingnya kita belajar syarah. Kalau tidak tak payah ngaji dah. Riba al-fadli maknanya riba tak sama sukatan dan timbangan. Contohnya emas, bila kita beli emas lama dengan emas baru sama, timbangan sama tapi harga berbeza. Ataupun beras dengan beras, sekilo beras basmati tak sama dengan sekilo beras cak kambing. Maka kita pun kata basmati sekilo boleh kena bayar dengan 3 kilo beras cak kambing ataupun cak timun. Maka itu dipanggil riba fadli sebab tak sama sukatan. Tak boleh. Riba nasi'ah pula tertangguh. Nak butai piti 1,000 boleh, nak bayar bila? Bulan depan. Dia punya charge 2%, 5%. Jadi awak kena bayar RM110, RM105. Itu dipanggil riba an-nasi'ah sebab naik bayaran dengan sebab tertangguh. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma khilaf di sini tentang ribal fadli. Ada tak ribal fadli? Maka dia kata riba, Ibnu Abbas dia kata innamar riba la yakunu riba illa fin nasi'ah. Riba ni nasi'ah je. Kalau tertangguh bayar lebih itu riba. Kalau tu sukatan tak sama tak riba. Pada peringkat awal lah. Kemudian berlakunya khilaf sebab apa? Sebab ada hadis yang mengatakan innamar riba fin nasi'ah. Sesungguhnya riba itu dalam bab tertangguh saja. Ada riwayat begitu dalam Bukhari. La riba illa fin nasi'ah. Kemudian mari pula hadis lain yang menyebut tentang item riba. Ada beberapa perkara. Al-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri. Kami nama kata hak wa hak yadan biyadin. Jadi dia tak ambil itu. Jadi mesti berlaku pertukaran segera dan tidak boleh mislan bimislin, mesti sama tukatan, sama timbangan. Jadi ditimbullah khilaf di sini dalam masalah hadis tadi dan juga dalam masalah yang pertama. Tapi selepas daripada zaman Abdullah bin Abbas sudah sepakat para ulama mengatakan riba dua bagi, sama ada riba al-fadli ataupun riba an-nasi'ah. Dua-duanya terpakai sampai ke saat ini. Tak ada lagi orang boleh kata riba itu dalam bab nasi'ah saja ataupun riba al-fadli sudah tidak ada. Jadi kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan ringkas cerita kita tentang masalah ini.
Nak panjang lagi, pergi buka dalam bab riba. Tak larat dah kita ni, masa kita sangat terhad. Mari kita berpindah kepada contoh yang ke-8. Contoh yang ke-8, perbezaan tentang kehujahan. Hujjiyatu, hujahnya dalil sebahagian daripada dalil hukum. Dalil ni hujah ke tak hujah? Sudah. Apa dia contoh? Khilaf ulama dalam hukum hakam furu', antara faktornya ialah berlakunya khilaf antara mereka tentang penghujahan sebahagian sumber yang menjadi sandaran. Contohnya ulama khilaf tentang hujah hadis mursal. Hadis mursal ni hadis apa? Hadis riwayat tabi'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kata sepatutnya tabi'in kepada sahabat kepada Nabi. La, dia kata qala Hasan al-Basri qala Rasulullah. Boleh terima tak boleh terima? Dia panggil mursal. Jadi ada ulama kata mursal Sa'id boleh terima, mursal ni tak boleh terima, khilaf. Tanda ya pelajar tulis ya. Panjang lagi perbahasan ni, kalau nak faham betul kena belajar ada lagi tak ilmu usul fiqh, ilmu usul hadis. Ini contoh. Masalah al-qiyas. Qiyas ni boleh pakai tak boleh pakai? Ada ulama, majoriti ulama kata qiyas boleh pakai. Sebahagian ulama kecil dia kata tak boleh main qiyas, pakai nas. Al-ijma', masalah ijma'. Lah ni bukan masalah ijma' tu boleh pakai tak boleh pakai, masalah sahih ke tak sahih, dia punya ijma' tu betul ke tidak. Jadi banyak juga orang dakwa ijma', ini sudah ijma' ulama, tapi bila kita cek tak ijma' pun. Ini juga salah satu daripada sebab dia kata ajma'al ulama tentang masalah sekian-sekian. Bila dikaji oleh ulama tak ijma', ada khilafnya berlaku di situ. Jangan cepatlah. Kadang-kadang bila kata ni orang ni telah melanggar ijma', kafir dia. Laju awak. Patutlah kita didik pelajar-pelajar kita ni jangan boros dalam menjatuhkan hukum. Nak kata kafir ke, nak kata fasik ke, nak kata sesak ke, nak kata dajjal kepada orang, jangan mudah. Sehari dua ni timbul isu boleh tak kita kata bodoh pada orang. Itu pun satu penyakit. Jadi yang pentingnya jaga mulut, jaga adab. Semalam mana sebut perkataan, tulis apa? Kata hikmah ni, kata-kata kita sebelum keluar dari mulut dia menjadi milik kita, di bawah kuasa kita sebab kita belum kata. Tapi kata-kata yang sudah dilepaskan keluar dari mulut, maka kata-kata itu menguasai kita. Kita keluk-kelik lah kitanya, duk cari hujah kenapa kita kata gini, kenapa. Tapi kita fikir sebelum keluar. Sebelum kita keluarkan kata-kata, maknanya kata-kata itu apa dia? Kita kuasa. Tapi dah keluar, dia kuasa kita. Awak kata sekian-sekian, tarik balik, minta maaf, perbetulkan kesilapan. Kalau kita janji dengan orang, tunaikan janji, banyaklah cerita dia nya. Jadi ingat baik-baik. Apa lagi? Jadi masalah ijma' ni masalah besar. Kalau memang konfuk ijma', kita tak boleh menyalahi. Tapi masalahnya ada khilaf di sana. Yang keempat, masalah al-uruf. Uruf ni orang panggil budaya setempat. Macam mana yang kita boleh terima? Macam sekarang ni uruf berbeza dari sudut jual beli. Dulu kalau jual kita kena ada akad perjualan jual beli dengan mulut. Sekarang ni orang tak cakap dengan mulut, dia tanya ya. Tuan setuju? Ni surat perjanjian, baca tanda tangan bawah. Setuju? Semalam mana sebut tentang Dr. Wahbah Zuhaili, dia tulis sebuah maqalah al-uqudul mustahdasah, al-uqudul hadisah, akad cara baru sekarang. Ini dipanggil uruf. Boleh terima tak boleh terima. Ada orang boleh terima, ada tak boleh terima. Masalihul mursalah. Masalihul mursalah ni kepentingan umum, dalil khas tak ada. Macam kita sekarang ni buat sekolah, buat speaker, buat mikrofon, macam-macam dia punya itu. Istihsan. Istihsan maknanya ulama kata elok benda ni. Bolehkah kita pakai main elok gitu? Kalau benda baik apa salahnya? Contohnya jadi macam syar'u man qablana, syariat orang dulu, syariat umat dulu. Boleh pakai tak boleh pakai untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya boleh pakai, tapi kalau tidak bercanggah dengan syariat kita. Kalau canggah tak boleh. Jadi itu dia panggil di antara doktor
lupa nama dia. Dia tulis sebuah kitab tesis dia, Al-Adillah Al-Mukhtalafah fiha. Dalil-dalil yang ulama berbeza pandangan tentang dia. Tapi kalau Quran dengan hadis semua orang setuju belaka. Khilaf bermula dengan ijma'. Bukan khilaf ijma'. Ijma' sungguh ke tidak? Ini punca-punca yang berlaku. Setiap mereka yang berpendapat sesuatu sumber itu sebagai hujah akan mengamalkannya dalam mensabitkan sebahagian hukum syarak. Sebagai hukum syarak dia terima. Dan sementara bagi mereka yang tidak menganggapnya sebagai hujah akan menolak dan membatalkannya serta hukum-hukum yang dibina di atasnya selama mana tidak ada dalil lain yang lebih kuat. Itu sebab berlakunya khilaf. Jadi kita hari ni lah macam kita hari ni dalam masyarakat hari ni, kita kata ini tak ada dalil, Nabi tak buat benda ni, dia mari pula apa salahnya benda baik pula. Apa salah benda baik? Adakah itu dalil yang boleh mengharuskan kita berat, kita langgar perkara-perkara yang tidak disyariat, yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi panggil dalil tark, hak Nabi tinggal. Kalau kita buat salah ke tak salah? Panjang perbahasan. Dia panggil dalam bahasa berapa ni? Bahasa ulama usul, setengah daripada syekh kita selalu sebut. Dia kata masalah ini tawilul zail qalilun nail. Ekornya panjang, susah mau tangkap. Sedap juga dia. Ada syekh kita, Syekh Sangkiti rahimahullah taala, waktu anak peringkat di Rasak dulu, dia selalu sebut, dia kata masalah ini panjang dia punya ekornya, tapi nak tangkap dia payah sebab bercabang. Dia punya nak buat keputusan tu sukar. Baiklah, kita ambil yang terakhir. Yang terakhir, perbezaan penerimaan hadis yang boleh dijadikan hujah. Ini besar ni. Tanda ni pelajar. Perbezaan penerimaan hadis yang boleh dijadikan hujah, macam mana dia punya ni? Ada ulama yang terlalu ketat syarat-syaratnya dalam menilai sesuatu hadis, seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari nak sahihkan hadis, syarat dia mesti bertemu. Syarat dia bertemu, bukan semasa je. Mesti pastikan orang ni dua ni jumpa baru boleh terima. Kalau kata dia semasa, macam saya di Kuala Lumpur, di Kuala Kerai, dia duduk Kuala Lumpur, belum tentu jumpa, walaupun satu masa, satu umur. Betul tak? Dua ulama ni sama ya umur dia. Sama-sama lahir pada tahun sekian-sekian. Tapi orang ni di Malaysia, yang sana duduk di India, tak semesti dia jumpa. Tapi dalam syarat Bukhari, kalau tak sabit jumpa, tak boleh terima. Itu dia panggil al-luqya. Ketat. Pada itulah bila Bukhari tasahih, sukar orang nak rempuh sebab syarat dia ketat. Manakala ada ulama lain pula yang lebih ringan syaratnya. Jadi contohnya Al-Hakim, Abu Abdullah Al-Hakim. Dia kata, jadi bagi dia dalam kitab dia Mustadrak dia tu ringan sangat. Jadi kita payahlah ulama, pasal itulah dia ada manhaj nak tasahih hadis, nak terima hadis ni bukan mudah-mudah. Manakala ulama lain pula lebih ringan syaratnya, permasalahan yang kedua adalah tentang manhaj ulama dalam beramal dengan sunnah. Tadi syarat-syarat nak jadi hadis sahih dengan dhaif, satu. Hak ni pula nak beramal pula. Ada yang ketat, tidak boleh beramal dalam semua perkara, hukum dan amalan khusus kecuali dengan hadis sahih. Malah ada juga yang membezakan antara hukum dengan amalan. Kalau kata hukum, kena hadis sahih. Dari sudut amalan, boleh kita ambil yang dhaif. Dia panggil fadailul amal. Ada dhaif. Mereka menerima hadis dhaif, lemah, dalam fadailul amal, dalam kelebihan beramal dengan syarat-syaratnya. Ada syarat, bukannya kumpayakun gitu ya. Tak, syarat dia nya bila hadis ni lemah, kita beramal tapi kita tak boleh sandar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi buat, ini Nabi kata ni. Riwayat hadis mana? Dhaif. Ada khilaf lagi. Riwayat dia dhaifun jiddan. Tak boleh salah, tak boleh terima. Riwayat mana? Maudhu'. Hak maudhu' dalam kitab la. Ini disiplin ilmu hadis cukup besar. Pada itulah bila ada orang mari bermudah-mudah, alah apa susah kak, hadis kita ni tok syekh kita fulan telah jumpa dengan Nabi sendiri. Nabi cakap, Nabi dah endorse dalam mimpi bahawa hadis ni sahih. Sedap juga ayat lagu tu. Nabi kita bagi mimpi pada dia bahawa hadis ni sahih. Jadi sahih.
sedap lagi. Hak sedap lagi apa dia? Rasa hati kepada Tok Syekh kita, hadis ni sahih. Mai rasa hati. Dia buat hadis ni tak elak. Pasal itulah ulama letak disiplin ulumul hadis. Nak tasih hadis tu bukan satu benda yang mudah. Ada disiplin dia, ada syarat dia. Nak beramal dengan hadis dhaif pun ada syarat dengan ada disiplin dia. Jangan bermudah-mudah. Pasal itulah bagi ana lah, walaupun kita terima pandangan sebahagian ulama yang mengatakan boleh beramal dengan hadis dhaif dalam fadail, tetapi kalau sahih ada, kenapa mau tinggal yang sahih? Ni kita zikir apa ni? Zikir lepas solat ni. Hak sahih ada, Nabi baca macam ni. Patut ambil hak dhaif pula, tinggal hak sahih. Kita kata rugi tuan-tuan kalau ada yang sahih. Tapi kalau langsung tak ada, yusta'nasu bihi. Ulama kata bolehlah kita ambil penenang dengan dia, sebab ada juga hadis yang menyebut sedemikian walaupun dhaif. Ni hak sahih ada, kita bertembur dengan ni. Kenapa? Ni tengok contoh kita buat sini. Contohnya hadis berkenaan perbuatan menyapu muka lepas solat. Ini kalau salah sebut ni panas ini. Tak sapu muka pula dah. Ada setengah orang dia perhati, dia duduk sebelah kita. Assalamualaikum. Tak angkat tangan. Pop, jatuh dia punya logo cok selalu dah. Dia cok lah logo. Hari ni awak ngaji mana ni? Tanya. Tak, ngaji sini-sini. Oh, padai apa tak sapu muka? Lah. Tengok hadis. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sebaik saja selesai daripada solatnya, Nabi menyapu atas kepalanya dengan tangan kanannya sambil baca. Dia letak tangan kanan atas ni, lepas tu dia baca Azhabil Nanir guna baca tu. Lama dah tak baca kita ni. Bila baca hadis ni, dia sebut hadis. Sungguh pun begitu, hadis ni dipertikaikan kesahihannya. Jadi ulama hadis kata tak sahih tu. Tak sahih hadis tu. Sebab adalah riwayat-riwayat dia, Zaid Al-Ammi macam-macam dia punya riwayat. Oleh itu ramai ulama yang tidak melakukannya. Sebab hadis ni tak sahih, dia tak buat. Assalamualaikum tak payah. Jadi kita pun dah belajar dah, tak payah buat. Kenapa tak sapu muka? Hadis itu tak sahih. Ada juga yang menerimanya atas dasar fadailul a'mal. Dia kata boleh je. Boleh je sebab ini fadailul amal kita buat. Jadi oleh kerana riwayat tak sahih, kalau orang tak buat, tak sudut kelahi dengan dia. Ni duk siasat tengok. Dia perhati tengok. Siap hak jahat sekali. Snap video tu. Dia tengok kau itu solat, dia ambil gambar. Nak tengok. Tengok dia tak solat, dia tak sapu muka lepas mayat. Orang ni cok sekian-sekian. Ini jahat punya nafsu. Syaitan mari nak laga-lagakan orang. Tak sebab perangai lagu tu. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, demikian juga hadis yang membezakan beberapa kelakuan solat ketika sujud antara laki-laki dengan wanita. Kita belajar dalam fiqh, laki-laki buka sayap bila sujud, betul tak? Wanita tutup sayap. Hadis dia macam mana? Hadis sandaran. Tengok hadis. Menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya At-Talkhisul Habir, dia kata hadis ini diriwayat oleh Imamul Baihaqi melalui dua jalan yang sampai mausul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kedua-duanya melalui jalan sanad itu terdapat perawi yang matruk. Perawi dia dituduh menipu. Matruk maknanya hadis dia terlalu lemah. Jadi sebab itulah kata di para ulama tak ada beza, laki-laki perempuan semua buka belaka. Imam Syafi'i taufik di antara hadis ni, dia kata kalaulah dia solat di tempat terbuka macam orang solat dulu, wanita duduk belakang ya, eloklah kalau dia tutup supaya tak nampak terbuka sayap wanita. Tapi kalau dia solat seorang-seorang dia, macam zaman kita ini, wanita di sebalik tabir, di sebalik langsir, boleh jadi buka. Itu taufik di antara hadis. Jadi kita tersudut kelahi dalam banyak masalah ini. Yang kita buka tajuk ni pun supaya sama juga dengan hadis solatut tasbih. Solat tasbih ni di antara solat yang kontroversi zaman dulu lagi. Hadis dia terima tak terima, ada yang kata terima, ada kata tak terima. Ulama-ulama besar hadis pun dua kumpulan, ada yang tolak, ada yang terima. Maka kerana itulah kita mengatakan siapa nak solat tasbih atas dasar tadi dia solatlah, tapi yang tak nak solat tak payah.
Jadi kalau kata kita tak terima hadis sahih, kita tak buat, tak seduk, tak, jangan kecam kita. Jadi masing-masing ada pandangan dalam penerimaan hadis, dalam beramal dengan hadis sahih dan hadis sahih. Jadi wallahu alam, bagi analah para pelajar, para penuntut ilmu, utamakan ajar kepada masyarakat hadis-hadis yang sahih supaya kita tidak menyusahkan masyarakat dalam masalah ini. Banyak lagi lah. Akhir sekali sebagai penutup, terdapat banyak lagi faktor yang menjadi sebab berlakunya khilaf dalam kalangan ulama. Apa yang dicatatkan di sini cukup sebagai maklumat asas kepada pembaca secara umumnya. Kita kata wallahu alam, tapi apa sikap kita? Tulis saja, tak ada dalam ni. Kenapa apa ni, saya tak tahu kenapa tidak diambil dalam kertas kerja yang anda tulis ada. Baiklah, kita tambah. Tulis saja. Ma mauqifuna minal khilaf. Apa sikap kita dalam benda khilaf ni? Apa sikap ulama khilaf? Jawabnya, kalaulah awak itu penuntut ilmu, pelajar dan memahami dalam masalah hukum, maka kita kena tengok khilaf ulama. Yang pertama kita tengok, kalau khilaf itu mu'tabar, dua-dua dalilnya kuat, cuma cara pemahaman berbeza, kita mengatakan berlapang dada dalam masalah ini. Biarlah orang nak ambil itu ambil, yang tak nak ambil ni tak payah ambil. Di antara isu yang anda selalu kemukakan, masalah kunut maya subuh. Ada ulama ambil, biar dia baca, kamu tak nak baca sudah. Gitu ya, senang. Tapi kalau kita pergi tempat tak baca, solat di Masjid Haram, tak payah kita baca. Ni berkerah juga. Tak segi maya subuh di Masjid Haram sebab imam tak kunut. Kenapa sampai begitu sekali? Baiklah. Yang kedua, kalau kita tak tahu, kita memang tak erti ke satu, ittiba'lah, kita ikutlah apa yang telah disebut oleh para ulama, itu lebih senang. Tapi jangan ta'assub pada mazhab. Kalau sangat ta'assub, jadi akhir sekali kita kata hak kita ya betul, orang lain salah, sukar juga. Jadi kita sebagai penuntut ilmu, ittiba'ud dalil, lebih ceria, lebih bahagia, lebih aman jiwa kita, insya-Allah. Kerana itulah kata di sebagian ulama, tulis ni pelajar. Tulis kata ulama, man kasurat tila'uhu qalla i'tiraduhu. Terjemahan dia, siapa yang banyak mengkaji, banyak belajar, banyak mengkaji, tengok khilaf-khilaf ulama, kuranglah bantahan dia. Jadi siapa yang tak kaji banyak, duduk dengar toksih dia, duduk hentam orangnya, maka kuatlah penghentamannya, kuatlah teror dia, kuatlah dia punya perli dia, cukup berbahaya. Sekarang ni anda tengok di antara adab yang buruk dalam masyarakat, suka perli orang. InsyaAllah tajuk ni kita tengok dalam muka surat 103, medan adab dan medan ikhtilaf. Kita akan tengok banyak contoh-contoh yang kita buat. Medan ikhtilaf kita hari ni, yang pertama sekali di media sosial. Ini yang paling teruk yang berlaku di zaman kita ini. Tak ada zaman ayah kita dulu, sebab dia tak ada WhatsApp, dia tak ada Facebook. Nah, dia ada kedai kopi je. Zaman kita ni bahaya. Wallahu alam. InsyaAllah hari ni hari apa awal? Hari Jumaat. Subhanakallahumma bihamdika. Baik, kita tamat dulu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.